Subhanallah, 3 patah perkataan boleh mengubah kehidupan. Dia gelak lain tu. Dan 3 patah perkataan pun boleh mengubah kehidupan kita. Contohlah, I hate you. Terus berubah hidup kita. Ataupun saya ceraikan awak. 3 patah perkataan juga, terus berubah. Maksudnya walaupun 3 patah perkataan, lidah ni bila keluarkan boleh mengubah emosi, kehidupan, cara berfikir, cara bertindak. Betapa pentingnya lidah, kurniaan lidah yang Allah berikan pada kita. Masya Allah. Subhanallah, lidah ini satu anggota yang sangat mudah bila nak buat ibadah, buat pahala, dan sangat mudah menghapuskannya semula. Betul atau tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan baca Al-Fatihah contoh, baca satu muka surat Al-Quran. Baca daripada atas Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kalau siapa tak pernah kira, Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap satu huruf itu diberikan satu kebaikan, 10 kebaikan. Kalau 19 genapkan 20, 20 kali 10 jadi berapa? 20 kali 10 200 ya. Betul lah, 200. Sebab tu ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, udah banyak, Sadaqallahul Azim. Banyak dah tu. Kalau siapa rajin cuba kira, satu muka surat Al-Quran kita baca ada berapa huruf? Kali 10, subhanallah banyak. Pahala yang boleh dibuat daripada lidah. Kita pula tak sempat nak buka Al-Quran, ulang je Al-Fatihah 7 kali contohnya. Al-Fatihah 10 kali. Subhanallah. Kalau Qul Huwallah itu kita ulang 10 kali Qul Huwallah. Antaranya hadis Nabi menyebutkan akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qul Huwallah surah Al-Ikhlas 10 kali. Ada orang kata mudahnya ustazah, macam tu je. Sebenarnya dengan kita mengulang-ulang surah Al-Ikhlas 10 kali sehari sekurang-kurangnya, akhirnya kita jadi orang yang ikhlas. Itu sebenarnya ganjaran yang Allah bagi untuk setiap amalan supaya kita istiqamah. Bila selalu istiqamah, tak nak tinggal Al-Ikhlas 10 kali sehari. Sebab itu Al-Ikhlas, tak ada perkataan dalam surah Qul Huwallah itu Al-Ikhlas, tetapi itu surah 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali baca 3/3 Al-Quran, umpama membaca 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran, apa yang nak disampaikan? Apa yang Al-Quran sampaikan? Cerita, larangan, ganjaran, semua itu untuk mendidik kita jadi orang yang ikhlas. Ikhlas datang kerja. Datang kerja ni ikhlas tak? Tuan-tuan, ikhlas tak datang kerja? Alhamdulillah, tengok muka ikhlas tu. Kalau bos kata bulan ni tak ada gaji, minta maaf, meleset, datang tak kerja? Boleh pegang kena rakam tu. Betul ke datang? Walaupun tak ada gaji pun datang juga. Sebab apa? Okey. Tapi kalau saya tak datang lah. Adakah bila tak datang tu tak ikhlas? Tuan-tuan datang hari ni ikhlas tak ni? Ke sebab diwajibkan ni? Memang diminta surat tunjuk sebab ke kau tak datang? Tak, memang ikhlas datang. Subhanallah. Kita datang mungkin sebab diwajibkan, itu adalah ukuran manusia. Tetapi rugi kalau tuan-tuan, puan-puan sekalian tak disertakan dengan ikhlas. Sebab apa? Orang yang keluar daripada dewan ni bila ikhlas, dia dapat ganjaran manusia dan juga dapat ganjaran daripada Allah. Berada di majlis ilmu, di taman syurga Allah sangat besar, sangat pahala dan ganjarannya dan kebaikan yang kita akan dapat. Mungkin insya-Allah selepas kita keluar daripada dewan ni, Allah selesaikan masalah kita. Allah beri jalan keluar. Allah beri kelapangan daripada kesempitan. Allah beri yang pertama, hati kita lebih tenang insya-Allah. Tapi niat kerana Allah, nak cari ilmu Allah dan nak berubah. Sebab itu bila kita dengar suatu majlis ilmu, hadir majlis ilmu, yang pertama kita kena ada ilmu. Mesti dapat sesuatu ilmu, matlamat kita. Yang kedua kena ada kesedaran. Nak rasa ada sedar tu. Lepas tu yang ketiga adalah bagaimana skill yang perlu kita dapat daripada majlis ilmu tersebut. Sebab itu saya dipesan oleh guru saya, ustazah, kalau nak ceramah pastikan ada 3 ni. Pertama, mesti ada ilmu. Jangan cakap kosong, suka-suka, gelak-gelak. Kemudian yang kedua, kena ada bagi sedikit kesedaran. Kesedaran ni mesti kena ada slot sikit muhasabah. Dan yang ketiga, kena bagi skill ataupun bagi apa yang boleh dibuat, apa amalan yang perlu dibuat bila balik.
barulah berkesan sesuatu penyampaian tu. Jadi saya cuba jaga 3 perkara ni. Tadi kita buat sikit muhasabah sikit je nak sentuh hati kita. Sekarang kita nak masuk dalam bab ilmu, kemudian saya tak nak kita balik kosong, yang mana benda praktikal yang kita boleh terus buat bila balik, insya-Allah. Baiklah. Tadi kan bila saya tanya siapakah orang yang paling utama antaranya, bila kita sebut anak, sebab apa anak? Anak ini memang darah daging. Esok kita sakit macam mana tuan bila tua, kawan-kawan datang jenguk je. Percayalah. Anak tu dikecil hati macam mana dengan kita pun dia akan jaga juga kita, sebab kita ayah dia. Mak kita pun samalah. Mak lebih rapat dengan anak biasanya. Sama juga orang tua, dia tak akan tinggalkan anak dia. Kasih sayang, bonding ni memang sangat kuat. Tapi bagaimana ya, kerana hubungan suami isteri yang baguslah, yang kuatlah, kerana Allah ni lah yang akan memastikan anak kita membesar dengan baik, anak kita boleh capai matlamat. Kita sayang anak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, alhamdulillah. Jadi yang saya faham tu, cinta si dia nombor 3. Yang pertama, cinta kepada Allah nombor 1. Cinta kepada Rasulullah nombor 2. Kemudian yang ketiga, cinta manusia lah. Sama ada mak ayah, suami ataupun anak-anak. Ada orang kata, ustazah, kita kena bagi persen ke? Ada yang letak persen. Dia letak Allah 50%, Rasulullah 40%. Jadi manusia 10%. Saya pernah tanya guru saya tentang ni, perlu ada tingkatan ke macam mana? Dan saya dapat satu ilmu, dia kata mencintailah semuanya dengan sepenuh hati. Maksudnya cintailah Allah 100%. Cintailah Rasulullah 100%. Dan cintailah manusia yang berada di sekeliling kamu 100%. Cintailah pekerjaan kamu 100%. Maksudnya hati ni tak boleh dibelah-belah, tak boleh nak dibagi-bagi. Maksudnya konsep nak bagikan cinta ni ada banyak konsep lah. Tapi bila seorang guru ni dia terangkan pada saya boleh terima konsep ni dan lebih mudah untuk dijelaskan. Bila orang kata cinta nombor 1 Allah, nombor 2 Rasulullah, dan nombor 3 ni, kita macam tak nak bezakan. Saya nak tanya, contohlah kita orang perempuan, antara bangun malam, anak sakit dengan bangun malam untuk qiyamul lail, mana lagi kuat untuk kita bangun malam? Anak sakit. Kalau suami sakit, bangun malam tak? Pandai-pandai dia lah kan. Dia demam, makan ubat, kita pun kurang-kurang sebelahan. Anak kecil sakit, demam, anak tak boleh tidur. Ibu pun boleh tak tidur malam tu juga. 3 jam tak tidur, 4 jam, takut panas dia naik apa semua. Tapi untuk qiyamul lail 5 minit, walaupun dah bangun, turun buat susu, sambung balik tidur. Adakah itu menunjukkan kita letakkan cinta Allah di belakang? Kadang-kadang orang tanya saya, ustazah, saya ni, saya rasa macam saya mencintai kerja saya lebih daripada cintakan Allah. Sebab saya boleh kerja 8 jam, lepas tu boleh overtime pula. Sebab apa? Saya nampak duit tu. Saya kira tu, adakah saya telah meletakkan Allah di belakang? Adakah saya meletakkan Rasulullah di belakang? Sebab apa? Pertama, kita ni manusia. Kita hidup di dunia. Kita memang nampak dunia. Betul kan? Apa yang Allah janjikan di akhirat? Pahala semua ke akhirat. Dan apa yang Allah beri kita tentang ketakutan azab kubur, neraka tu pun dekat akhirat. Bahkan tak ada seorang pun datang cerita pada kita sampai hari ni, betul lah azab kubur tu betul-betul berlaku, lepas tu dia masuk kubur balik. Saya nak tanya, kita tak pernah ada bukti yang betul-betul azab kubur tu benar-benar berlaku. Dan tak ada bukti lagi benar-benar neraka itu wujud. Tak ada bukti lagi bahawa syurga itu wujud. Yang kita duk percaya hari ini adalah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dan inilah satu kepelikan bagi umat Islam. Sebab itu ada hadis Nabi SAW. Bila Nabi tanya kepada para sahabat, Ayyul imanu a'jabu ilaikum indallah. Iman siapa, kepercayaan siapa yang pelik di sisi Allah? Sahabat bertanya, sahabat cuba jawab, al-malaikah, iman para malaikat. Iman dia yang paling hebat, yang paling pelik, paling ajaib. Nabi kata, fakaifa la yu'minun, bagaimana mereka tak beriman? Iman para malaikat tak pelik. Wahum inda rabbi, iman para malaikat, malaikat ni duduk bersama dengan Allah. Dia dah tengok syurga, dia tengok neraka. Sebab itu malaikat tak pelik, hidup dia berzikir, beribadah je. Sebab itu bila Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj naik ke langit yang pertama, melihat para malaikat sujud, tak bangun-bangun.
Bila Rasul tanya malaikat Jibril apa yang para malaikat buat, itu di kalangan malaikat yang sujud daripada awal penciptaan sampailah kiamat nanti. Naik pula tingkat lain yang rokok tak bangun-bangun, ada yang berdiri tak bangun-bangun, maksudnya kerjanya ibadah saja. Subhanallah. Kemudian sahabat pun menjawab, warajulun anbiya, imam para nabi ya Rasulullah. Rasul jawab, fa kaifa la yu'minun, imam para nabi tak pelik. Al-wahyu yursila ilaihim, wahyu turun melalui para nabi. Sahabat cuba jawab lagi, wa nahnu ya Rasulullah, iman kami yang pelik ya Rasulullah. Rasul jawab apa? Fa kaifa la tu'minun, bagaimana mungkin kamu tak beriman, iman kamu tak pelik. Wa ana azhar bainakum, aku ni jelas depan kamu. Sahabat Nabi sempat jumpa Nabi, tengok sendiri peristiwa mukjizat yang Nabi tunjukkan, belah bulan, macam-macam mukjizat Nabi. Disebutkan Nabi Muhammad, Nabi yang paling banyak mukjizat, beratus-ratus mukjizat. Sebab tu ada buku cerita tentang himpunan mukjizat Nabi, yang kita tahu sikit je. Jadi tak pelik, Nabi kata iman kamu tak pelik. Lalu sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan para rasulnya lah yang tahu. Lalu para sahabat serahkan kepada Rasul pun jawab, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bih. Fatuba man yarani fayu'minu bih. Fatuba, fatuba, fatuba. 3 kali Nabi ulang. Faman lam yarani fayu'minu bih. Subhanallah. Nabi cerita pasal siapa? Nabi kata suatu kaum yang akan datang selepas kamu yang ada padanya hanyalah suhuf, yakni Al-Quran. Wa yu'minu nabi, dan mereka percaya betul-betul apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Masa tu Rasulullah pun dah tak ada. Nabi kata beruntunglah orang yang pernah bertemu denganku lalu dia beriman kepadaku. Kamu semua ni lah. Dan fatuba, fatuba, Nabi ulang 3 kali. Beruntunglah, beruntunglah, 3 kali Nabi ulang. Mereka yang tak pernah bertemu denganku tapi dia beriman kepadaku. Subhanallah. Nabi cerita tentang diri kita, umat akhir zaman yang iman kita paling pelik. Sebab kita tak pernah pun jumpa Nabi, tapi kita sangat yakin Nabi Muhammad satu susuk tubuh, seorang Nabi akhir zaman, dan kita wajib beriman dengan Nabi Muhammad.